Jasa siapa yang Uben kan? Satu minit lagi kita mula, insyaAllah. Buka je dah orang tak nanti. لا يوصف في الدنيا بالكريم وصفا حقيقيا كاملا. اللهم يا صريخ المكروبين ويا مجيب المضطرين اكشف همي وغمي وكربي يا رب العالمين. Dahsyai ni nombor siapa? Zainul ke Nurul Aiman ke siapa ni yang masuk tadi? Alhamdulillah secara otomatis diterjemahkan. Dia kenalkan diri. Terima kasih Kak Yati Zila dengan Elang. Alhamdulillah. Kak Liza, barakallahu fikum. Yashima, Ketua Darjah. Komitmen Fahmi, Kak Siti Raziah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, آله الكرام وأصحابه العظام، خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان بنوره، وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan, terima kasih kerana yang sudi bersama pada pagi ini untuk kita lanjutkan sambungan tafsir suratul Ahzab. Abang Syafi'i pun ada. India sekarang pukul apa ni? Di India pukul apa sekarang ni? Okay, terima kasih Datuk Muhaidah, Kak Limah. Alhamdulillah tuan-tuan. InsyaAllah kita akan menyambung pada juzuk yang ke-22 ya. Awal juzuk 22 suratul Ahzab bermula ayat 31 hingga 34. Jadi seperti mana biasa, anak-anak matas masuk cepet, yang nak nampak adib je ni ya.
cepat kita masuk untuk kita baca sama-sama dulu tuan-tuan ayat ini, dan kita rujuk terjemahan dia dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita rujuk dulu ayat, terjemahan ayat yang pertama, ayat 31. Dan barang siapa di antara kamu, yakni isteri-isteri Nabi, yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan kebaikan, ya, nescaya kami berikan kepadanya 2 kali ganda pahala. Kami berikan pahala kepadanya 2 kali ganda, dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Ayat 32, wahai isteri-isteri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, maknanya melemah lembutkan suara, ya, dalam berbicara sehingga membangkitkan nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Ayat 33 tuan-tuan. Dan hendaklah, ini juga pesanan kepada isteri-isteri Nabi, hendaklah kamu tetap di rumah, ya, duduk rumah dan diam, stay at home. Dan jangan kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang jahiliah dulu. Laksanakan solat, tunaikan zakat, taati Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Okay, dan penutup tuan-tuan ayat 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu daripada ayat Allah dan hikmah. Jadi kalau ayat itu merujuk pada Quran, hikmah itu merujuk kepada sunnah hadis, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha latif, maha lembut. Al-latif, ya latif, Allah itu maha lembut. Allah itu khabir, sangat mendalam pengetahuannya. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, ini sebagai mukadimah pembuka bicara kita pada pagi ini.
sama ada yang berada di bumi India, Abang Syafi'i, pukul 5 pagi ya. Dan semua abna, semua pelajar, tuan-tuan yang berkesempatan join pada pagi ni, alhamdulillah. Okey tuan-tuan, kita tengok. Saya tak nak baca i'rab. Tajuk yang Syekh Wahbah bagi, khasais ahli baitin nubuwah, kelebihan keistimewaan ahli bait. Itu tajuk dia bagilah, ya tuan-tuan. Jadi kita akan tengok i'rab. Saya tak nak baca i'rab. Balaghah pun ini yang faham ni mungkin Taibah lah ni. Ya, kalau balaghah di situ halaman berapa? Tak. Dia ada wa ati'na Allah wa rasulah dengan aqimnas salata wa atina zakah. Kau surat apa? Okey, yang ada kitab PDF tengok 322. Okey, di situ ada kalimah balaghah ya, wan nabil, iaitu dia membuat ataf am alal khas. Mula-mula okey, Allah sebut aqimnas salah wa atina zakah, solat zakat, tapi sebenarnya lepas tu Allah sebut lebih umum, ati'na Allah wa rasulah. Ya, maksudnya solat dan zakat termasuk sebahagian tuntutan taat kepada Allah Taala. Kemudian tuan-tuan, ayat ini kita baca selalu ni. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Ayat ni kita selalu baca ni. Ya tuan-tuan, baca masa tahlil. Ya kan? Barulah kita baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sebelum masa tahlil kita baca ayat tuan-tuan ya. Ini disebut sebagai isti'arah. Sebab apa? Ar-rijs. Apa itu ar-rijs? Liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait. Ar-rijs itu apa? Ya, tuan-tuan, ar-rijs itu najis. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa. Ar-rijs itu bentuk najis, maka itu bentuk kiasan, isti'arah, maksiat. Adapun Allah tak nak najis itu berlaku kepada keluarga Nabi, ahlul bait, isteri-isteri Nabi, maka Allah kata wa yutahhirakum tathhira. Lawan kepada najis ialah bersih. Tuan-tuan ya, maka itu disebutkan sebagai isti'arah. Okey, mufradat lughawiyah. Cuma mungkin nak sebut satu ayat 32 tadi kan. Ayat 31 tadi, iaitu perkataan yang mula-mula tadi, wa may yaqnut. Dan barang siapa yang, kalau ikut terjemahan, yang taat. Jadi kunut tuan-tuan, kunut itu maknanya taat. Kunut itu ialah fokus dalam ketaatan dan ibadah dengan khusyuk. Itu masuk kunut. Okey, itu masuk kunut tuan-tuan. Orang yang kunut. Yaqnut itu fi'il apa? Qanata yaqnutu. Itu fi'il mudhari'. Okey tuan-tuan situ dululah ya, kita selesai kat situ dulu. Kemudian tuan-tuan kita tengok terus sempena ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelum. Al-munasabah. Qala rahimahullahu ta'ala, Allah yang maha adil, Allah yang maha rahmat ya. Terima kasih Amiruddin Kebun Payo pun masuk sebelah dengan Nash ya, iaitu Allah minta kita dengan kasih sayangnya, dengan keadilannya. Allah cerita, kan semalam kita bincang, azab kepada keluarga Nabi berganda. Kalau dia orang nusyus, dosanya berganda. Maka tuan-tuan, begitu juga kalau mereka taat, pahalanya berganda. Dan setelah saya terangkan semalam, sama juga faktor tempat, faktor masa. Ramadan pahala berganda, dosa pun berganda. Masjidil Haram pahala berganda, dosa pun berganda. Itu kaedah tuan-tuan secara umum. Keluarga Nabi dia special, ada khasais, ada keistimewaan yang mereka kalau buat silap, mereka juga menanggung dosa yang berganda. Tuan-tuan, di'fain ya. Sebaliknya kalau mereka melakukan ketaatan, ini yang kita nak bincang hari ni. Ada 7 perkara yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini tuan-tuan. Okey, kalau mereka melakukan ketaatan, tetapi ciri-ciri mereka ni macam mana nak digandakan pahala isteri-isteri Nabi ni? Satu gandaan pahala ya, diberikan rezeki yang mulia dalam syurga. Okey, rezeki dunia kita dapat dengan perantaraan orang lain. Mungkin sarapan kan ada orang hantar, kita boleh pergi kedai pun orang yang masak, duit kita pun mungkin orang yang sponsor. Jadi ada perantaraan lain. Tapi dalam syurga tak, direct daripada Allah Ta'ala kita dapat rezeki ya, khusus kepada ahli bait. Yang kedua, keistimewaan isteri-isteri Nabi. Poin yang ketiga yang akan kita kupas sebentar lagi tuan-tuan,
ya, dari sudut intonasi gaya bercakap seorang perempuan. Yang keempat, stay at home, jangan bergaya-gayau, merayap-rayap. Larangan daripada tabarruj. Ya, tabarruj ni kita akan huraikan. Poin yang kelima, kena kekal melakukan ketaatan, solat, zakat, ya. Yang keenam, ya, iaitu kena jaga nama baik isteri Nabi, kena jaga nama baik Nabi SAW, ya. Yang ketujuh, yang terakhir, iaitu kena banyak mengaji dan kena sampaikan ilmu yang dipelajari di rumah Nabi, di rumah tempat turunnya wahyu. Maka keluarga Nabi ini perlu mengambil ilmu dan ya perlu menyampaikan ilmu tersebut kepada masyarakat yang lain, tuan-tuan, ya. Taib qala, ya, kita tengok, tuan-tuan, dari sudut tafsiran dan huraian ayat yang mulia ini, tuan-tuan. Okey, baik. Qala rahimahullahu taala, yang pertama apa yang dikatakan tadi tentang gandaan pahala, ya, disebutkan di sini, tuan, iaitu orang yang isteri Nabi yang taat tadi, yang telah memilih Nabi. Kan mula-mula kan rasa nak mewah sikit, nak mengubah gaya hidup, ya, tuan-tuan. Tapi tak kono dah, dengan Nabi SAW tak boleh ubah gaya hidup. Hidup dengan Nabi serba sederhana, serba zuhud, memilih akhirat, ya. Maka, tuan-tuan, ya, mereka taat, mereka kekal taat bersama dengan Nabi SAW, khusyuk, menuruti segala perintah Allah, melakukan amal soleh. Maka mereka ni, tuan, digandakan pahala mereka, 2 kali ganda, tuan-tuan. Kenapa? Kerana mereka ni isteri Nabi, ahli baitin nubuwah, ahli bait, tuan-tuan. Mereka dapat rezeki yang mulia. Rezeki dunia ada, nikmat dunia secara umum, tuan, ada kekurangan, kan, adalah kurang. Tapi, tuan, nikmat yang sebenar ialah nikmat di akhirat. Ya, nikmat dunia ni orang bagi kita, hari ni dia bagi, esok dia ungkit. Itu dunia. Tapi akhirat, tuan, tak ada ungkit-mengungkit lah. Okey, tuan-tuan, ya. Kemudian disebut juga, contohnya dalam ayat nu'tiha, tu muka surat apa? Nu'tiha ajraha. Ya, muka surat apa tu huraian tu? Nu'tiha ajraha. Muka surat ayat, masih muka surat ayat yang sama, tuan-tuan. Yang bagi Allah. Nu'tiha ajraha, yang bagi Allah. Nikmat yang bagi Allah. Yang bagi saya nikmat bercakap pagi ni, Allah. Yang bagi, tuan-tuan, nikmat mendengar pagi ni, Allah. Tuan-tuan, Allah yang bagi, tuan-tuan. Tetapi dalam bab azab, Allah tak sebut kami bagi, saya bagi. Allah bagi. Allah gunakan sirah majhul, bina majhul, yudha'af. Tuan-tuan, maknanya Allah tak sebut aku yang azab, tak. Azab itu Allah sembunyikan pelakunya, tapi nikmat itu Allah tampilkan pelakunya. Ini sebagai apa? Kata Syekh Wahbah Zuhaidi, menzahirkan kesempurnaan rahmat dan kemuliaan Allah. Tuan-tuan, sebab apa orang yang karim itu, orang yang mulia tu, ya, tuan-tuan, al-karim indan naf'i yadhharu nafsahu wa fi'lahu. Dia akan tampilkan, nampakkan ini Allah punya kerja, nikmat Allah yang beri, tuan-tuan. Tapi kalau azab dan bala, tuan-tuan, Allah tak nak sebut nama Allah Ta'ala, sebab, tuan, kasihan belas mulianya Allah berinteraksi dengan hamba-hambanya. Okey, itu selesai poin yang pertama, ya. Poin pertama apa, tuan-tuan? Allah gandakan pahala kepada isteri-isteri Nabi yang kekal taat. Okey. Yang kedua, tuan-tuan, apa yang imtiaznya, apa yang specialnya isteri keluarga Nabi SAW ni? Maka Allah nyatakan, wahai isteri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kamu tak sama macam perempuan lain. Tak sama macam orang Sepanyol, tak sama macam orang Jiboy, tak sama macam Pucak Alam, tak sama macam mana-mana orang pun. Ya, kamu ni, isteri Nabi ni, ya, merupakan memiliki darjat kemuliaan yang tertinggi. Sebab isteri Nabi, tuan-tuan, sebab ibu kepada orang mukmin semua, Quran turun di rumah kamu. Maka, tuan-tuan, maknanya ini memang keistimewaan, ketinggian isteri Nabi. Samalah dalam hadis menyebut, perumpamaannya Nabi SAW juga, ketinggian Nabi itu tinggi. Lastu ka ahadihim, aku tak sama macam mereka. Bahkan pada ayat yang lepas, tuan-tuan, kita dah baca wa minka wa min nuhin. Sebelum menyenaraikan ulul azmi, Allah sebut minka, Nabi Muhammad dulu SAW. Jadi Nabi tak sama dengan Nabi-Nabi yang lain. Begitu juga isteri Nabi tak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Okey, settle nombor 2, tuan-tuan. Pindah nombor 3. Poin yang ketiga tu nak cerita, tuan-tuan, jangan cakap mendayu-dayu. Tuan-tuan, orang bertakwa, bagi perempuan-perempuan yang bertakwa, ya, dia tak ada cakap ngada-ngada meleleweh dah.
tuan-tuan, di hadapan lelaki yang ajnabi. Ya, tuan-tuan. Jadi kalau nak bercakap macam ni, cakap macam biasalah. Bukan tak boleh cakap tu Kak. Bukan bisu tau, boleh bercakap. Tapi gaya bercakap tu baik macam biasa. Kalau cara berburak lah. Bukan ada lenggok dia, bukan ada bahasa-bahasa yang menimbulkan apa? Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Orang yang ada penyakit hati akan apa? Akan rasa tergoda, akan rasa terganggu, tuan-tuan. Maka Allah kata wa qulna qawlan ma'rufa. Kalau cakap macam biasa, cakap yang elok tanpa perlu dilenggokkan suara itu. Ini tuan-tuan, tegahan ini, ya. Bukan makna cakap tu kasar, tak. Bukan suruh cakap bahasa-bahasa yang kesat, bukan dengan intonasi yang garau, tak. Cakap macam biasa, cuma jangan dilenggokkan suara itu. Ini tuan-tuan, sebab suara itu, daripada itu muqaddimah yang boleh membawa kepada perkara-perkara yang lebih buruk. Dengan cara bercakap, intonasi yang berdedayu itu boleh menimbulkan perkara-perkara kepada fujur, maksiat, kepada fusuk, kepada nifak dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Maka adab-adab ni sangat perlu dijaga oleh isteri Nabi. Dan ingat, akak-akak, ibu-ibu semua, anak-anak semua, perintah kepada isteri Nabi ini juga terpakai kepada perintah kepada seluruh muslimat, mukminat. Okey. Baik, selesai yang itu. Ya, kemudian disebut jangan berburak dengan orang lain macam berburak dengan lelaki sendiri. Itu maknanya. Ya, dengan suami itu bahasa lain, dengan orang lain tu bahasa intonasi yang lain, tuan-tuan. Kemudian disebut tentang takwa. Ini taqaitunna. Tuan-tuan, maka sebab takwa ni, kalau kita nak cerita benda ni, sebab takwa ni darjat yang tertinggi. Orang yang paling mulia di kalangan kita yang paling takwa. Jadi nak capai takwa kena penuhi syarat-syarat tadi itu. Jangan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan hukum. Okey, tuan-tuan. Kemudian saya tak bacalah apa yang disebut oleh Imam Abu Hayyan di bawah itu. Okey, saya kira sedikit pencerahan ini dah memberikan kita panduan, ya, supaya apa poin yang berapa tadi, yang ketiga ni menjadi panduan kita supaya segi sudut suara. Dari sudut suara ni, tuan-tuan, akan timbul ialah perempuan punya suara ni aurat ke tak aurat. Boleh tak wanita masuk musabaqah tilawah Quran? Itu jadi isu kat situ. Tuan-tuan. Jadi saya baca komen Syekh Al-Allamah Syekh Ali As-Sabuni, juga ulama Syria, tuan-tuan, dia memang tegas. Dia kata jangan kau beracah-acah gunakan dalil kata boleh perempuan menyanyi. Tim Marhaban Puncak Alam, Kak Zah, mungkin Puan Siti Aminah, kau geng-geng Puncak Alam, geng-geng Qasidah, Baitul Abyad. Macam mana keadaan dia begitu? Macam mana keadaan suara wanita? Ini jadi isu lah, perbincangan. Okey, kalau sesama dia, on lah. Semua perempuan elok lah kan, buat qasidah, buat nasyid, tuan-tuan, nyanyi sikit yang harus, itu sesama dia okey. Tapi kalau melibatkan al-ajanib di kalangan lelaki, ini jadi masalah, tuan-tuan, jadi masalah sebab mendayu suara itu, menggoda suara itu, tuan-tuan. Dan saya kata tadi Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu taala yang 3 bulan lepas meninggal di Turki, tuan-tuan, umur 90 tahun, ya. Syekh Ali kata tak adalah nak guna suara atas alasan berhibur lah. Mana boleh dalam Islam, ya, perempuan menyanyi, mana boleh hadir. Maka dia memang tegas berdasarkan ayat ini. Ketegasan dia kata perempuan memang tak adalah nyanyi-nyanyi ni, tak ada. Sesama dia boleh qasidah, nasyid. Kadang-kadang masyarakat kita, tuan-tuan, perempuan yang tukang baca doa, yang lelaki duduk bawah pokok manggi serokok. Tuan-tuan, ini semua perkara-perkara yang tak bertepatan lah dengan panduan syariat. Okey, itu poin yang ketiga. Qala, tuan-tuan, poin yang keempat, halaman 326. Tengok 326, ya, yang ada buku, yang rajin nak tengoklah. Antara poin yang keempat ni yang Allah firmankan dalam perbincangan kita pada pagi yang penuh berkat ni, tuan-tuan, iaitu saya dah sebut 3 kali ni, stay at home ni. Kita jadi ke tak jadi lockdown ni, tuan-tuan, Diorang tak jadi kan, tapi diperketatkan SOP. Maka, tuan-tuan, perempuan kena duduk rumah diam-diam dan jangan tabarruj. Okey, anak-anak minta, tuan-tuan, sama ada anak-anak matas yang baru masuk, yang dah lama masuk, cuba senaraikan istilah-istilah yang ada dalam suratul Ahzab yang kita dah baca sampai pagi ni. Contoh, tabarruj. Contohnya ahlil bait. Contoh kan, tuan-tuan cuba senaraikan lagi 5 ayat-ayat yang kita dah baca, tuan-tuan. Pagi ni tabarruj,
dengan Ahlul Bait. Ya, tuan-tuan. Baik, saya baca dulu. Sambil-sambil tu yang ada idea istilah yang telah kita baca pada kelas yang lalu, tuan-tuan boleh senaraikan, boleh tulislah. Ya, hadiah tak ada. Tuan-tuan hadiah tak ada. Tulis je. Baik. Jadi perempuan ayat yang keempat, Allah arahkan keluarga Nabi, ummahatil mukminin, isteri-isteri Nabi, ya, duduk rumah. Jangan keluar. Tak boleh keluar langsung ke? Boleh. Jangan keluar tanpa keperluan. Itu maknanya. Kalau karier tuan-tuan hari ni bekerja, kena keluar lah. Kecuali kalau kerja daripada rumah kan. Kalau cikgu, kena keluar. Kalau kerja pejabat, kena keluar. Kerja site, lapang, kena keluar. Jadi itu tak apa. Itu ada keperluan. Itu kena bekerja. Tapi kalau saja-saja nak bersidai, duduk kat mall ke mana, duduk kat kedai, duduk McDonald pukul 3 petang sampai 3 pagi, itu semua tak senonoh. Itu tak boleh, tuan-tuan. Kecuali kalau dia bekerja, ya, tuan-tuan. Maka Allah perintahkan perempuan ni duduk rumah, jangan keluar tanpa sebab. Hadis Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Bazzar, tuan-tuan, disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, perempuan itu aurat. Dia keluar aja, tuan-tuan, bersama dia syaitan. Tuan-tuan, jadi elok perempuan ni nak dapat rahmat, duduk rumah diam-diam. Duduk dalam bilik senyap-senyap. Tapi hari ni duduk bilik senyap pun tak guna juga kan. Tengok handphone kerja kan pun tak guna juga. Tapi sekurang-kurang dia selamat, dia tak mendedahkan diri dia di luar sana. Duduk rumah kan. Dia tengok astro ke, sekurang-kurangnya dia tak pergi tengok wayang. Dua-dua benda tu tak berapa baik lah kalau dia lalai. Tetapi maknanya dia selamat dari sudut dia tak keluar daripada rumah. Tuan-tuan. Sehingga kan ini akan timbul persoalan. Tak tahu orang tanya, ustaz, tarawih rumah ke masjid? Orang ada ustaz pesan, ada susah khabar, perempuan tak ada pergi masjid. Ini isu yang berulang sepanjang tahun lah. Maka di sini menjadi satu jawapan, perempuan semayang di rumah lebih afdal daripada solat di masjid. Lagi sempit bilik dia, lagi kecil tempat sejadah dia, itu lagi afdal. Kan? Itu maknanya ada ruang khusus untuk solat. Di bilik tidur itu semayang perempuan lagi elok. Tuan-tuan, ini dalil umum. Kemudian tuan-tuan, tidak pula menegah ibu-ibu kita, akak-akak kita pergi ke masjid. Ada hadis, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu halang, wahai suami, wahai bapa, jangan halang, wahai warden, jangan halang pelajar-pelajar muslimat, anak-anak kamu akhwat, ibu-ibu kamu, isteri-isteri kamu untuk ke masjid. Jangan halang. Tapi kalau nak pergi, jaga adab. Nabi kata, wal yakhrujna tafilat. Kalau keluar, macam biasalah, pakailah telukung elok-elok, pakailah tudung elok-elok, tak payahlah bodak-bodak dok, macam pentomen semua kan. Tu tak kono, tuan-tuan. Maka timbullah, tuan-tuan, ya, jangan bertabarruj. Saya dah bagi 2 kalimah, tuan-tuan, tolong tambah istilah tabarruj dengan Ahlul Bait. Tuan-tuan tambah lagi istilah apa yang tuan-tuan belajar sebelum ni, istilah syarak. Okey? Iaitu orang apa yang katakan tabarruj ni ustaz, apa dia? Ini perangai orang jahiliah. Tabarruj itulah menzahirkan perhiasan dan kecantikan yang tak boleh dilahirkan kepada orang yang ajnabi. Tuan-tuan, apa dia? Tayang dado, tayang tongkuk. Ataupun perempuan, orang perempuan ni kadang-kadang pakai tudung. Al-khimar itu tudung. Kain tudung itu tak diikat betul-betul dekat, tak diikat lah kan, terbang di angin ke. Agak atau 60-an, 70-an dulu kan, wan gitu semua main sangkut, ya tak? Itu jahiliah lah tu. Bahkan yang saya pun pelik juga, untuk guru besar gitu pun, Maulana, kiai-kiai gitu pun, dia tu kadang-kadang isteri pun tak bertudung. Dia kalau pakai baju kurung tu dah beriman dan bertakwa dia tu. Zaman itu agaknya saya pun tak tahulah. Kan? Zaman kita ni tahun 2010 ni, 2015 dan ke atas ni, nampak orang perempuan dah bagus dari sudut dia dah pandai menutup dada dia. Tudung dia dah labuh sikit. Tapi seluar pula ketat, pun jahanam juga. Ini tuan-tuan, ini memang cabaran untuk ibu-ibu lah. Ya, kakak kadang-kadang dia berwirid, dia rajin. Quran khatam tiap bulan tapi aurat memang out. Itu memang nafsu orang perempuan lah. Sebab dia nak nampakkan dia cantik. Tuan-tuan lepas tu diet. Lepas tu nak bagi kurui. Lepas kurui kan dulu masuk gomok, elok tutup aurat. Masuk kurui dah jahanam juga. Ini semua tuan musibah malu petakor ni. Maka sebab tu ini dipanggil tabarruj jahiliah. Okay? Tabarruj ni apa tadi tuan? Menzahirkan perhiasan, keindahan kepada orang lelaki yang ajnabi.
tuan-tuan, dado dia, tongkuk dia, tudung yang pakai tak botu, tak diikat dengan elok tudung itu, maka nampaklah dia punya passion. Kita tahulah dia pakai tudung, subang keluar, la ilaha illallah. Dia kata tak apalah, dia mu'alaf Ustaz, baru 2 hari masuk Islam. 2 hari apa? Dah 20 tahun masuk Islam, tak faham-faham lagi aurat. Ini tuan-tuan cabaran. Ya, kan kalau mak datin kan lain pula passion ni. Kan puan seri lain pula, kayangan lain pula tuan-tuan. Ini semua tuan-tuan, kita tak nak ikut mana-mana tabarruj jahiliah. Ikut hijab muslimah, hijab yang dipakai oleh ummahatil mukminin. Tuan-tuan Okey, selesai. Poin yang kelima. Okey, poin yang kelima tuan-tuan, kena kekal untuk isteri-isteri Nabi SAW, kena kekal mentaati Allah dan Rasulnya. Antara isi ataupun perintah taat itu ialah solat dan zakat. Tuan-tuan tadi dah sudut rumah kan. Antaranya ialah perintah melaksanakan solat dengan zakat, kerana kita faham solat zakat ni komba yang tidak pernah terpisah. Tuan-tuan, solat itu menjaga hati kita, ruh kita, jiwa kita, dan zakat itu penting untuk menjana ekonomi umat Islam. Tuan-tuan, untuk membenteras, membasmi kemiskinan, dan kedua-dua perkara ini sangat penting yang banyak telah kita bincangkan tuan-tuan pada pelbagai perbincangan tentang solat zakat ni. Saya kira perkara yang sangat dekat dengan hati kita tuan-tuan Okey, jadi jelas di situ tuan-tuan. Okey, kita pindah poin yang ke-6 tuan-tuan. Ini cerita ni panjang sikit sebenarnya. Saya tengok tuan-tuan Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranil Azim ni, Masya Allah, tabarakallah. Imam Ibn Kathir tuan-tuan, dia bahas panjang lebar. Ya, panjang lebar dibahas tuan-tuan tentang Ahlul Bait. Hadis-hadis didatangkan banyak. Kalau boleh kita tengok tuan, tajuk yang Syekh Wahbah bagi pada poin yang ke-6 itu, tahqiq as-sum'atil aliyah. Kena jaga nama baik. Keluarga Nabi kena jaga nama baik. Sebab mereka, Quran turun di rumah mereka. Mereka berhubung secara langsung dengan Nabi SAW, keluarga Nabi Ahlul Bait tuan-tuan. Maka ya, ayat ini kita hafal, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tuan-tuan, ya, ini memang ya ayat yang membicarakan tentang bagaimana keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi, tuan-tuan, perlu menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah dah bersihkan, tuan-tuan, Allah bersihkan keluarga Nabi daripada dosa, daripada najis, daripada sebarang kotoran tuan-tuan. Ya, Allah nak bersihkan. Ya, maka keluarga Nabi wa yutahhirakum tathira, bersih sebersih-bersih. Wa yutahhirakum tathira. Mana Ashraf ni? Zaid, tathira tu apa i'rab dia tu? Tuan-tuan nampak bahasa Arab Nash, wa yutahhirakum tathira. Mana si Zaim tak masuk ke? Tathir itu apa nak i'rab dia? Ini bahasa Arab tuan-tuan. Saya dah terjemahkan tadi. Allah nak bersihkan keluarga Nabi sebersih-bersihnya. Dia ada sebab tuan-tuan Allah sebut begitu. Ada perkara yang Allah ingin zahirkan pada ayat yang mulia ni tuan-tuan ya. Maka kata Syekh Wahbah tuan-tuan, ini sebagai satu ancaman ya kepada keluarga Nabi agar tidak peringatan agar tidak bermudah-mudah, tak sedar dari sudut, jangan keluar tanpa sebab, jangan tabarruj ya, jangan tinggalkan solat dan zakat, jangan lentukkan suara. Ini semua ya, kalau mereka buat memang dosa berganda tuan-tuan tapi mereka tak buat pun. Mereka ni sangat memelihara perintah Allah. Mereka memilih Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Maka ya, itu ancaman, tarhib, peringatan daripada Allah Taala. Juga targhib sebagai galakan. Kalau isteri Nabi patuh, takwa, maka mereka akan dikurniakan rezeki yang karim, rezeki yang mulia tuan-tuan. Antara bentuk rezeki tuan-tuan, infak. Ini keluar iklan ni infak sahah tuan-tuan, untuk program-program, untuk kuliah dan sebagainya, insya-Allah. Sebab kita nak edah tabung, kanalah tuan-tuan nak masuk tabung kan. Jadi tabung tuan-tuan tu online lah, RM10, RM20, saya ikhlas hati tuan-tuan. Ini bentuk infak kita. Sebab tuan-tuan, dia kata apa tadi? Iaitu nak bersihkan keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi daripada kekurangan, nak selamatkan daripada azab. Ini semua himpunan-himpunan daripada dosa. Tuan-tuan, Allah bersihkan wa yutahhirakum tathira. Tathira itu i'rab dia maf'ul mutlaq.
Kalau orang belajar bahasa Arab, kalau Allah ulang tu maf'ul mutlak, bersih sebersih-bersih, bukan bersih sikit-sikit, bersih betul-betul. Ini tuan-tuan, ya, saya masih menanti ni jawapan tuan-tuan ni. Saya dah bagi 2 kalimah istilah yang ada pagi ni, tabarruj dengan Ahlul Bait. Tuan-tuan cari ayat-ayat yang sebelum ni, ada lagi 5-6 kalimah yang kita gunakan istilah bahasa Arab. Kak Maznah boleh masuk kot. Okey tuan-tuan. Qala, okey, siapakah Ahlul Bait? Ini tanda soal. Apakah Habib? Ada pula ustaz kita di Somban ni pun khabar, keluarga Nabi dah tak ada. Takkan keluarga Nabi hitam, kata dia. Takkan keluarga Nabi macam ni. Takkan Syarifah menyanyi. Takkan keluarga Nabi terlibat politik. Said. Ini timbul persoalan, siapa Ahlul Bait? Tuan-tuan, maka ada banyak takrif. Antara takrif yang dikemukakan oleh Syekh Wahbah di sini, tuan, mereka yang bersama Nabi SAW, isteri baginda dan kaum kerabat Nabi. Ni yang jawab khilaf ni fahami ke? Apa yang khilaf ni fahami? Okay tuan-tuan, ya, ini satu takrif. Baik, satu takrif. Mereka yang khilaf, ya, mereka yang kalimah khilaf daripada ayat yang mana ni? Khilaf ni daripada ayat mana? Kalau ada boleh bagi sedikit tambahan pencerahan. Tuan-tuan, takrif Ahlul Bait, satu yang duduk melazimi Nabi SAW di kalangan isteri-isteri baginda yang berapa orang semalam? 12 ya. Dan juga kaum kerabat Nabi. Masuk pak saudara semua masuk. Ini Ahlul Bait. Ini besar sikit takrif dia. Tuan-tuan dan maknanya kenapa ayat ni turun kepada Ahlul Bait? Sebab dia membabitkan nama baik Nabi SAW, sum'ah Nabi. Kena jagalah pak saudara Nabi, jangan jadi Abu Lahab, jangan jadi Abu Jahal. Takhir, bolehlah Zaid takhir masuklah. Takhir semalam kan, isteri Nabi diberi pilihan nak stay dengan Nabi ataupun nak pilih kemewahan kan, tu takhir. Lagi next tuan-tuan, sambil-sambil tu jawab soalan saya, sambil-sambil tu dengar tuan-tuan tapi ibu-ibu, akak-akak, acik-acik, haji, kalau somak, Haji Jamil, kalau rasa tak boleh fokus yang tu, dengar cakap saya je, soalan tu jangan dilayan pun tak apa. Baik, maka tuan-tuan, okey, antara dalil tentang Ahlul Bait ini iaitu ketika Nabi SAW lalu ke pintu rumah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha Az-Zahra bersama dengan Sayyidina Ali, tuan-tuan, Nabi akan sebut selama 6 bulan. Ayat 5, kita tengok surah ayat 5 tadi apa? Ya, tuan-tuan, Nabi selama 6 bulan Nabi akan sebut kepada Sayyidah Fatimah as-salah. As-salah tu makruflah, solat. Tapi ayat ujung tu ya ahlal bait, wahai keluarga Nabi. Nampak? Maka Nabi bacakan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah. Okey Kak Nab, steady betul. Ayat 4 tentang zihar. Okey, bagus. Zihar confirm. Dah 3 kalimah ya. Ya, 3 kalimah. Apa tadi? Tabarruj, berperhiasan macam orang jahiliah, berpenampilan macam perempuan jahiliah. Kemudian Ahlul Bait sedang kita baca sekarang. Yang ketiga tadi zihar, dah kita bincangkan dulu. Okey, zihar tu ada lagi ayat lain, ada cerita lain lagi dalam zihar itu, tolong tambah tuan-tuan. Okey, Ahlul Bait, Nabi SAW lalu saja di pintu Sayyidah Fatimah, Nabi akan pesan, semayang wahai Ahlul Bait, keluarga Nabi. Kalau kita orang dulu kat Mesir tuan-tuan, kalau student Jordan ke, mungkin di Madinah ke, kita panggil apa, kawan sebilik tu, kawan satu dom kita tu, satu asrama tu pun kita panggil Ahlul Bait juga kan. Saya sebilik dengan Ustaz Khalid, saya sebilik dengan Ustaz Syafi'i, saya sebilik dengan kawan-kawan saya lah tuan. Maka kita orang namakan kawan serumah tu Ahlul Bait. Hantamlah, boleh lah kawan serumah, tapi bukan Ahlul Bait kita ni cucu Nabi, anak Nabi, keluarga Nabi, tak. Ahlul Bait dari sudut kita ni kawan serumah. Tuan-tuan, maka Nabi SAW pesan tiap-tiap subuh tuan-tuan, setiap waktu solat tuan-tuan, subuh, fokus solat subuh, solat fajar, Nabi akan kata solat wahai Ahlul Bait, solat wahai Ahlul Bait tuan-tuan. Dan Nabi bacakan ayat yang kita baca pada pagi ni tuan-tuan. Allah nak buang rijs, kotoran, noda, dosa, maksiat kepada Ahlul Bait tuan-tuan. Maka Ahlul Bait itu satu takrifan,
keluarga Nabi dan isteri-isteri Nabi. Okey. Walaupun ada takrif tuan-tuan, Ahlul Bait itu ialah semua umat Nabi SAW. Ada takrif begitulah. Poin yang ketujuh, apa cerita tadi, nombor khilaf tadi? Adoptasi. Poin yang ketujuh tuan-tuan, iaitu yang terakhir, kepada keluarga Nabi, kepada isteri-isteri Nabi khususnya, iaitu kena mengaji Quran, kena berdalami ilmu Quran, ilmu sunnah, dan juga ingat bagi tazkirah dan juga sentiasa mengenang tuan-tuan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang mempunyai nikmat yang tertinggi kerana berdamping bersama dengan Sayyiduna wa Maulana Rasulullah SAW. Tuan-tuan kan, tu dia. Jadi maknanya ini isteri-isteri Nabi, ini keluarga Nabi, maka muncul para habaib tuan-tuan untuk menyampaikan risalah yang ditinggalkan oleh datuk mereka, itu Rasulullah SAW tuan-tuan. Maka ayat yang ini, yang 30 berapa tu, 34 itu tuan-tuan, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Saya dah katakan tadi, ayat itu Quran, hikmah itu hadis. Maknanya rujukan kita Quran, hadis. Tuan-tuan, ini dalil dia lah. Maka isteri Nabi mesti menguasai, mengamalkan, mempraktikkan Quran, hadis. Tuan-tuan kemudian maknanya kena belajar. Tuan-tuan, kita mungkin tak ada kemampuan nak mengajar, tapi kita kena belajar. Saya dah belajar. Dah belajar sekolah tadika kemas Batu Empek Sirusa tahun 80. Surau 2 tingkap. Tinggal di kat Batu Empek tuan, kampung Sirusa. Sekolah darjah 1, darjah 3, sekolah kebangsaan Sirusa. Empek sampai 6, sekolah kebangsaan Port Dickson, sekolah orang putih. Tuan-tuan, saya bergabut cakap orang putih ni, saya tak nak cakap dia sebab subuh. Tuan-tuan lepas tu sekolah agama Teluk Komang, sekolah Ma'had Ahmadi, Poi Mosi, Poi UM tuan-tuan. Dah belajar dah. Orang PD bagi zakat dekat saya. Arwah Datuk Zainal Masjid Jami' Port Dickson, arwah Tuan Said Bagan Pinang Taman Datuk bagi sponsor master PhD saya. Masa tu saya belajar. Sekarang saya mengajar. Saya dah belajar, saya kena mengajar tuan-tuan. Jadi prosesnya begitu. Okey, prosesnya macam tu. Lutfi kena belajar. Belajar, nanti mengajar. Sebab hadis pun sebut khairukum man ta'allama al-Qur'ana bau wa 'allamahu. Belajar baru mengajar. Begitu juga dalam kehidupan tuan-tuan. Kalau tak tahu jangan komen. Kalau tak tahu tentang Jumaat jangan acah-acah komen. Sembahyang taubat lah. Tuan-tuan, kalau tak ada ilmu, tak faham, jangan komen, sebab kita mesti bercakap atas dasar dalil fakta yang benar tuan-tuan. Ini pesanan kepada isteri Nabi dan kepada kita semua agar belajar dan mengajar dan ingat konang sentiasa nikmat-nikmat Allah yang hebat. Saya orang Port Dickson, lahir Batu Empat Sirusa. Kemudian membesar, pindah Darjah Empek, ikut keluarga pindah ke rumah rakyat Kampung Paya. Mak ayah saya masih ada lagi di Kampung Paya, alhamdulillah tuan-tuan. Baik. Kita teruskan kepada fiqh al-hayati awil ahkam. Apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita peroleh tuan-tuan Basuh pilah kak, sebab campur orang kemunci. Sekolah Ma'had dulu basuh poket nah basuh lepas tu duduk Mosi, bukan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Negeri Sembilan, duduk Mosi 7 tahun. Tu jadi sebab basuh dia macam pekat sikit, kepekatan yang abadi lah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya orang KL sebenarnya. Baik, apa pengajaran yang pertama? Cuba kita lihat tuan-tuan. Pengajaran yang pertama, saya tengah tinjau jam ni. Okey, ada masa lagi. Tuan-tuan, pengajaran yang kita ambil antaranya yang disusun oleh Maulana Al-Imam Prof Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala. Yang pertama, taatkan Allah, taatkan Rasul, beramal soleh. Yang dilakukan oleh isteri-isteri Nabi ini tuan-tuan akan digandakan Allah dan mereka akan digunakan rizqun karim, rezeki yang melimpah ruah, yang mulia dalam syurga nanti. Ini satu kesimpulan. Yang kesimpulan yang kedua, isteri Nabi banyak kelebihan kerana mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi syarat kelebihan itu terpakai hanyalah dengan inittaqaitunna, kalau bertakwa. Tuan-tuan jadi kena takwa lah, itu ciri dia. Poin yang ketiga tuan-tuan, pengajaran yang ketiga, iaitu dari sudut intonasi berbahasa percakapan. Cakap tu biar jelas, jangan mengada-ngada, jangan mendayu-dayu. Cakap macam biasa tuan-tuan. Maka sebab apa nanti dibimbangi berlaku
fitnah, berlaku salah faham terhadap perkataan-perkataan wanita. Dan saya dah sebut tadi perkataan kajian Syekh Ali As-Sabuni dalam Qabas min Nuril Quranil Karim. Yang ini tuan-tuan, dia dah sebut, dia sebut tuan-tuan, perempuan kalau menyanyi tak boleh, suara perempuan aurat. Tak payah tuan-tuan nak karaoke benar lah, susah kita nanti kat dalam kubur kan. Jadi maknanya itu memang ingatan Syekhuna almarhum Syekh Ali As-Sabuni, diingatkan. Tak ada makna lah kata seni ko Islam membenarkan hiburan. Itu saya baca tuan-tuan malam Khamis, Rabu malam Khamis, saya dengan Jabatan Mufti sedang baca tentang qasidah tentang kesenian tuan-tuan. Jadi dia kata jangan bagi alasan. Ini saya baca tentang Syekh Syekh Ali As-Sabuni punya komentar tuan. Tercemar, kau gunakan tarian, nyanyian, lakonan, ini semua digunakan tuan pada perkara-perkara tu, sehingga Syekh kata tuan-tuan, Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah taala kata orang-orang jahat itu dianggap sebagai nujum wa kawakib. Nujum apa? Bintang. Maka Syekh Nuruddin tuan, dia tak guna bintang, dia kata binatang. Kalau dia bawa kepada fahsyak, kemungkaran, bawa kepada kealpaan, maghrib berlakon. Kita pun 2x5 juga, maghrib pun habiskan filem tu, semayang maghrib lambat, semayang lambek dia layan filem, saya layan FB lah tuan-tuan. Timbullah perempuan cantik yang menawan, mendayu-dayu, suara fannanah, konon-konon ahli seni lah, konon-konon berbakat lah tuan. Tapi Syekh Ali As-Sabuni tegur tuan-tuan, dia kata itu orang angkat dia sebagai nujum, sebagai bintang. Tapi sebenarnya kata Syekh Nuruddin, itu bukan bintang, itu binatang. Kalau membawa kepada kealpaan, kelekaan, kalau perkara-perkara yang dibawa tu bercanggah dengan hukum. Kita menghormati seni tuan-tuan, bukan anti seni, tak. Tapi yang kena dengan yang selari dengan syarak lah, bukan yang merapu-rapu, yang bawa kepada perkara-perkara yang melekakan, yang melalaikan. Ini tuan-tuan. Jadi itu pesanan untuk dari sudut suara. Yang keempat tuan-tuan, antara pengajaran fiqh yang boleh kita belajar untuk isteri Nabi dan kita juga tuan-tuan, untuk ibu-ibu, untuk bapa-bapa, untuk kita semua yang hadir dalam pengajian ini tuan-tuan, Allah suruh duduk rumah, kan? Duduk rumah tu paling selamat. Sebab tu memang tuan-tuan, perempuan ni kalau elok jangan kojo duduk rumah je. Tapi kalau tak kojo macam mana pula kan? Tak cukup duit pula. Lebih lagi yang ada pelajaran. Tapi pilihlah career yang bersesuaian. Isteri kalau duduk rumah senang. Laki pergi India, dia ikut pergi India. Laki pergi Indonesia, abang kan, pindah ke Indonesia. Itu paling senang. Pergi ikut laki pergi mana-mana kan. Tak ada alasan tuan-tuan. Memang itulah asalnya perempuan itu tidak bekerja asal tuan-tuan. Maka dari sudut itu, kalau nak keluar, berlaku macam Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah keluar ke, Sayyidah Aisyah bermasyarakat tuan-tuan. Sayyidah Aisyah juga mendamaikan peperangan yang disebut tuan-tuan peperangan Jamal, Unta, antara dua puak geng Sayyidina Ali dengan saudara mara Sayyidah Aisyah, iaitu yang berlaku kepada tuan-tuan kumpulan Sayyidina Ali dan kepada Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair. Sayyidina Talhah, Sayyidina Zubair bergabung, dua orang sahabat besar ni, dan tak ngam pula dengan tim Sayyidina Ali. Jadi ngam tak ngam ni bukan zaman kita tuan-tuan, zaman sahabat pun dah berlaku lah. Okey. Jadi untuk mendamaikan tuan-tuan, Sayyidah Aisyah muncul sebagai orang tengah. Sebab dalam Quran kan sebut dalam wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kan? Kalau ada dua puak Islam bergaduh, kita kena damaikan. Sekarang ni kita jadi batu api, bukan jadi pendamai. Kan parti terlampau banyak, parti Melayu Islam berlambat-lambat. Tuan-tuan, macam-macam pemikiran kita ni, cara nak berpecah kita ni kan. Kita tak cari jalan berdamai. Tapi perempuan tadi, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, keluar kerana apa? As-Siddiqah binti Siddiq ni keluar untuk mendamaikan tim Sayyidina Ali dengan tim Sayyidina Talhah dan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, ni peperangan. Supaya apa? Kalau orang nampak Sayyidah Aisyah ni, ini isteri Nabi ni, kau jangan main-main ni. Quran sebut tentang isteri Nabi. Dan Sayyidah Aisyah lah ketua yang mendamaikan, yang tidak memilih untuk memilih kemewahan. Kau jangan main. Jadi dengan harapan orang sogan. Jadi perkataan segan ni tuan ada. Sogan dengan Sayyidah Aisyah ni. Jadi Sayyidah Aisyah keluar. Sayyidah Aisyah musim haji keluar tuan-tuan. Jadi maknanya perempuan di sini menjadi dalil
dia boleh keluar pada perkara-perkara yang perlu. Kan? Nak pergi kedai, perlu tak pergi kedai? Pergilah. Ada keperluan, kita cuma tak boleh ziarah gayo je kan. Kalau boleh gayo, kita gayo. Boleh tak? Boleh. Tapi menjaga adab. Itu kaedah dia. Asalnya duduk rumah. Asalnya ialah kuarantin. Tapi tuan-tuan, ada keperluan keluar, kerajaan kata boleh keluar. Seorang ke, dua orang ke, SOP. Itu tuan-tuan, kaedah dia. Okey, selesai. Baik, poin yang kelima. Kita faham tuan-tuan, perintah solat dengan zakat dan ketaatan secara keseluruhan. Poin yang keenam tuan-tuan, adab-adab ini tujuannya apa? Nak jaga keluarga Nabi agar tidak terlibat dengan sebarang noda dan dosa, dan mereka menjadi tali'atun nisa. Mereka ni merupakan panduan kita. Maka Cik Pi'ah pun kisalam kata jadi alaiki Kak Maznah wa alaihassalam kepada Hajah Rafi'ah. Cik Pi'ah, kami punya orang tua di sahah kami lah, ya, ahli ibadah di kalangan kami, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Maka ya, perempuan isteri-isteri Nabi mesti jadi contoh. Jadi macam tu jugalah. Ya, isteri-isteri ulama, isteri-isteri Said Sharifah, tuan-tuan, isteri-isteri pemimpin mesti jadi contoh lah. Kalau dia tak jadi contoh tuan-tuan, jahanam, punah lah kan. Maka itu isteri Nabi itulah contoh yang tepat, yang benar. Maka kita mencontohi mereka tuan-tuan. Ya. Okey, baik. Timbul lagi persoalan di sini, Prof Wahbah tulis lagi, Ahlul Baitin Nabawi. Siapa keluarga Nabi? Keluarga Nabi itu ialah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, isteri yang tak berpisah lah, yang tak bercerai. Sebab kita baca semalam ada seorang musta'izah kan. Siapa nama musta'izah semalam tu? Perempuan tu dia lari. Dia tak nak hidup dengan Nabi. Ada. Tak bersama pun lagi. Ada yang bertunang tapi tak jadi kahwin pun ada. Antaranya Ummu Hanif. Tuan-tuan jadi maknanya carilah jawapan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh jawab lagi ni. Istilah Ahlul Bait apa tadi? Tabarruj, zihar, takhyir. Apa lagi? Anak angkat apa? Saya bagi soalan. Anak angkat apa nak sebut dalam istilah bahasa Arabnya? Okey, istilah mengambil anak angkat, istilah proses anak angkat tu dipanggil apa? Itu soalan yang kelima. Sila jawab. Tuan-tuan, keluarga Nabi itu isteri baginda, kaum kerabat baginda, termasuk pak saudara al-a'mam. Contohnya pak saudara Nabi siapa? Abbas. Tuan ataupun Banu A'mami, sepupu, masuk Sayyidina Ali. Ini tuan-tuan, masuk Sayyidina Ja'far. Perempuan yang tak nak bersama Nabi tu namanya Amrah, ataupun nama lain dia ada dua nama, Fatimah. Itu tak masuklah dengan Ahlul Bait sebab dia tak sama Nabi SAW. Kan tuan kita cerita ni yang bersama dengan Sayyiduna Rasulullah SAW di kalangan isteri-isteri baginda yang suci, yang mulia. Suci lah, tahirat. Sebab tu tuan-tuan tengok selawat Syekh Soleh kan, selawat para ulama tuan-tuan, kita akan sebut keluarga Nabi al-athhar, at-tahirat, suci. Sebab bahasa suci tu bukan bahasa kita, bahasa Quran. Tapi kalau kalangan tuan-tuan sahabat, kita sebut at-tayyibin, mulia, baik. Itu bahasa yang Quran gunakan tuan-tuan. Jadi kena faham, bukan makna kita kata keluarga Nabi suci, Syiah. Kau janganlah poning-poning menghukum kalau tak ada ilmu. Sikit-sikit Syiah. Sebut Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Syiah. Ini Quran kita, Sayyidah Aisyah kita baca ni Ahlul Bait ni, apakah Syekh Wahbah ni Syiah, Syekh Ali Sabuni Syiah, Imam Ibnu Katsir Syiah? Janganlah macam tu tuan-tuan, mengaji dulu. Sebab tu sebelum komen kena mengaji. Ya, kena belajar. Ya tuan-tuan Maka isteri Nabi itulah termasuk semua tadi tu disebut keluarga Nabi. Tetapi kata Imam Ar-Razi, tuan-tuan, Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata apa? Iaitu keluarga Nabi ni ialah isteri-isteri baginda, anak-anak baginda, termasuk Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, dan pastilah Sayyidina Ali. Okey tuan. Dalam kajian ataupun dalam hadis yang panjang yang banyak riwayat ni tuan-tuan, kalau saya nak tengok sikit dalam Ibnu Katsir ni, dia memang datangkan riwayat, ada hadis disebut hadisul aba'ah, hadis selubung, hadis selimut. Ketika mana Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan, Ummu Salamah isteri Nabi, salah seorang isteri Nabi, dia kata satu ketika di mana Nabi SAW memanggil
Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Termasuk Nabi berlima lah. Nabi selubungkan lima-lima tu. Maka Nabi kata, kitalah Ahlul Bait. Boleh tuan-tuan? Saya ulang balik Nabi panggil Al-Aba'ah tu, Nabi ambil satu rabah, satu selimut. Nabi panggil tuan-tuan Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Maka Nabi selubungkan. Maka Nabi kata, kitalah Ahlul Bait. Maka hadis ini sebagai dalil bahawa Ahlul Bait ni terhimpun pada 5. Nabi SAW, Sayyidah Fatimah bernikah dengan Sayyidina Ali, dapat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. 5 ni Ahlul Bait. 4 lah tuan-tuan termasuk Nabi, jadi 5 tuan-tuan. Sayyidah Ummu Salamah nak join sekali. Rasulullah, boleh masuk tak dalam ghabar ni? Tak apa, kau tak payah masuk. Kau tak masuk pun kau dah baik dah. Kau dah mulia. Tapi akhirnya Nabi mengizinkan Sayyidah Ummu Salamah masuk dalam ghabar, dalam selimut tuan-tuan. Maka di sini tuan-tuan, berlaku riwayat di sini mengatakan khusus Ahlul Bait tu kepada 5 tadi. Iaitu Sayyidah Fatimah, suami dia Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Ahlul Bait. Daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin itulah tuan-tuan muncul hari ini Al-Hasan ataupun Al-Husain. Al-Hasani ataupun Al-Husaini. Sama ada nasab orang tu Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Ini Ahlul Bait yang bertebaran kat dunia ni tuan. Mereka yang menyampaikan risalah Islam, memanjangkan risalah wasiat warisan datuknya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan Ahlul Bait. Okey. Kalau habaib ni apa pula ustaz? Habib ni apa? Habib ni keluarga Nabi yang alim. Digolah habib. Kalau tak tuan-tuan, tabib lah kita kan. Kalau tak alim, kalau macam orang awam macam kita ni, dia tak panggil habib lah, dia panggil said sajalah. Ya. Tuan-tuan, okey, selesai. Jadi saya katakan tadi banyak dalil tentang hadis Ahlul Bait ni. Daripada Sayyidah Ummu Salamah tadi begitu. Tuan-tuan Nabi kata kau pun baik, walaupun kau tak masuk ghabar selimut ni, kau pun baik. Banyak riwayat tuan-tuan tentang Ahlul Bait. Hatta ada pandangan yang mengatakan semua umat Nabi ialah Ahlul Bait. Tuan-tuan okey. Taib, Rais kata zauji. Zauj. Bolehlah Rais. Zauj tu suami isteri bolehlah zauj. Okey tuan-tuan. Anak angkat tak jawab lagi ni. Okey, terima kasih Kak Izzah ni, dia rajin buat nota. Baguslah kita share Habib keluarga Nabi yang alim. Okey, bagus. Baik tuan-tuan. Okey, qala selanjutnya tuan-tuan Ahlul Bait dan di dalam riwayat Imam Al-Qurtubi tuan-tuan disebut kat situlah Nabi himpunkan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Tetapi ulama kata kalau kita pakai dalil ni saja tak sesuai. Maksudnya mereka yang nakkan Ahlul Bait itu ialah isteri Nabi dulu. Sebab ayat ni turun kepada isteri Nabi. Faham tak? Solat, zakat, jaga aurat, jangan tabarruj, jangan cakap melentok-lentok, jangan keluar rumah. Ayat ni turun pada siapa? Isteri Nabi. Maka Ahlul Bait ni fokus dulu pada isteri Nabi, baru masukkan tadi 4 beranak tadi. Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Tuan-tuan nampak tak? Okey. Sebab itu takrif yang diberikan oleh ulama Ahlul Bait ni banyak takrif. Yang selamat kata Syekh Wahbah tadi, semua kaum kerabat Nabi masuk semua sekali. Tuan-tuan semua kaum kerabat Nabi termasuk Ahlul Bait. Tu Syekh Wahbah tu ada ustaz kita dia Somban ni. Bergeriau benar dia kata tak ada. Keluarga Nabi dah tak ada sebab nasab itu sebelah lelaki bukan sebelah perempuan. Nabi anak lelaki Nabi tak ada. Kan? Pandai ni siapa yang sebut Ibnul Latif Adi'iyah tu kalau gola kepada anak angkat lah. Da'i Adi'iyah. Tapi dia bukan Adi'iyah Nash. Dia ada satu kalimah khas istilah anak angkat. Cuba cari lagi. Qadau. Qadau tak kena tak? Qadau. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya sebut apa tadi last tadi? Allahu Akbar. Saya sebut apa tadi? Saya sebut apa tuan-tuan yang last tadi sebelum saya baca jawapan anak angkat tadi? Kaum kerabat si tang mana saya nak sampaikan. Ada satu poin penting tadi. Ta'liq. Ada ke ta'liq? Kalau ada ayat ta'liq, betul lah ta'liq salah satu istilah. Dalam bab penceraian apa? Istilah cerai tadi sirah. Sirah kan? Sirah ataupun tolak semalam lah tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad. Sikit lagi tuan-tuan. Ya Allah kalau saya dapat ingat balik. Tadi. Betul tuan-tuan Terima kasih. Zila pun faham. Sebab ada dia kata tak ada sebab nasab sebelah lelaki. Dia kata Nabi anak lelaki tak ada.
Ustazah Puan Nolaila pun cakap orang Seremban kata betul lah. Tuan-tuan, ini maknanya semua tak lolap, ini memang fokus. Jangan masuk dia kata Assalamualaikum Syekh tu dia lolap. Kan dah tutup dia kan. Tapi mulutnya Syekh bagus itu dia tak dengar. Tu tak boleh. Ni dengar fokus Tuan-tuan, jadi sebab dia kata nasab Nabi tak ada, dah putih. Ya Allah, ni bahaya cakap ni. Tuan-tuan, sebab apa bahaya? Inna syani'aka huwal abtar. Yang kata Nabi terputus nasab itu, dialah yang terputus nasab. Dialah yang terpotong berkat dia. Ini cakap orang kafir. Sebab tu turun inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mempertikaikan nasab Nabi itu abtar, terpotong, terputus keturunan dan berkatnya. Tuan-tuan, maka almarhum ustaz tersebut kata tak ada, keluarga Nabi tak ada. Kau ikut-ikut nak Habib ni cium tangannya pembunuh. Ini satu kesilapan, jealous. Saya kata busuk hati lah. Kita kalau kita bukan ahli bait pun tuan-tuan, kalau kita bukan anak cucu Nabi pun tuan-tuan, kita umat Nabi SAW yang berbangga, yang mulia sebab kita ikut Habib, ikut para masyayikh, para ulama. Maka nasab itu tak mesti kepada lelaki, dia boleh kira pada perempuan. Sayyidah Fatimah tu melahirkan Sayyidina Hasan Husain, itu nasab Nabi pakai. Ada ulama kata tuan-tuan, terpakai khusus untuk Nabi saja nasab sebelah perempuan pakai. Kalau kebanyakan orang awam tak kira, tapi untuk Nabi SAW nasab Nabi itu terpakai walaupun daripada jalur Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tuan-tuan. Okey, saya ingat jelas. Tuan-tuan, Nabi berdoa, Allahumma adhhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Tuan-tuan nampak tak? Ini hadis yang Ummu Salamah sebut ni tuan-tuan. Ya Allah, ya bersihkan, buang daripada keluarga aku ni benda-benda yang kotor, najis, dosa, noda. Tuan-tuan tuan-tuan, Rais masih mencuba nampak ya. Sikit lagi Rais. Ya, tuan-tuan, jangan ajak Fatimah tuan-tuan. Jadi maknanya Nabi dah berdoa. Kalimah da'i itu betul lah. Da'i, adiyah tu anak angkat, tapi kalimah tu bukan itu. Mesti ada kalimah anak ibnun, mesti ada kalimah ibnun itu. Tuan-tuan sekalian, jadi maknanya Nabi berdoa selamatkan keluarga baginda SAW tuan-tuan. Dan ingat, kullu sababin wa nasabin munqati'un yawmal qiyamati illa sababi wa nasabi. Semua sebab dan nasab terputus esok di hari kiamat kecuali sebab dan nasab aku. Itu janji Nabi SAW. Jadi ada kelebihan kepada ahli bait tuan-tuan. Nabi doakan selamat, Nabi doakan bersih kepada keluarga baginda SAW berdasarkan ayat ini tuan-tuan. Okey, akhir sekali nombor 7. Okey, Taibah terus masuk, betul Taibah. Mutabanni itu yang mengambil anak angkat. Buang mim tu. Buang kalimah mim tu. Okay, tuan-tuan, jadi jawapan dia apa? Taibah tulis dulu. Okey tuan-tuan, Allah ingatkan keluarga Nabi, isteri Nabi khususnya kena sentiasa ingat Quran dan hikmah. Quran merujuk kepada Quran, hikmah merujuk kepada sunnah. Dan tuan-tuan, kata Imam Ibnul Arabi dalam tafsir beliau Ahkamul Quran, mengingatkan kita ni supaya kena belajar, kena sampaikan ilmu. Nampak tak? Ini tuan-tuan, kalau ada maklumat yang baik, ilmu yang bermanfaat, bolehlah share. Okay, share lah kepada kawan-kawan kita. Ya betul, At-Tabanni. At-Tabanni itulah istilah anak angkat. Yang di Taibah tulis bahasa Arab. Din Syihab siapa ya? Bagus rajin aktif. At-Tabanni ditulis dalam bahasa Melayu. Tabanni maknanya anak angkat. Tuan-tuan, alhamdulillah, belajar benda baik, sampaikan. Inilah perintah Allah kepada ahli bait, keluarga Nabi, isteri Nabi dan kepada kita semua. Wallahu a'lam bisawab. Jadi apa istilah kita dapat pagi ni? Tabarruj ahli bait. Tabanni, zihar, takhir. 5 ya? 5 kalimah. Entahlah, itulah lebih kurang. Zauj tadi. Bolehlah 6. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa esok insya-Allah tuan-tuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih. Taklik, esok saya cek balik taklik ni.